Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus KL City dalam Klang Derby, yang mana Selangor menang 3-1 hasil jaringan dari Faisal Halim 1 dan juga Aaron Devers 2. Manakala gol pasukan KL City dijaringkan oleh Kipre, antara gol yang menarik jugalah pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang positif kepada corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan ini? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Selangor adalah bagaimana mereka melakukan build-up play daripada bahagian bawah dengan penggunaan defense line yang agak tinggi. Jadi apabila kita boleh nampak mereka menggunakan Yazan dan juga Syarul Nazim untuk melakukan build-up daripada bawah. Apa speciality yang ada pada kedua-dua player ni? Speciality yang ada pada kedua-dua player ni adalah berbeza, iaitu dalam fasa build-up, sekiranya penggunaan Yazan diguna pakai ketika menyerang ataupun ketika build-up daripada bawah dilakukan oleh pasukan Selangor, Yazan lebih diguna pakai dalam fasa untuk melakukan long ball distribution, iaitu hantaran-hantaran jauh akan dilakukan oleh Yazan Al-Arab untuk mencari pemain-pemain di bahagian hadapan, berbanding Syarul Nazim. Syarul Nazim ni more to ball playing defender dan dia juga adalah ball carrier yang bagus untuk membawa bola lebih tinggi daripada bahagian bawah ke bahagian tengah. So dia adalah ball progressor yang bagus lah, dan dia punya in term of involve dalam fasa menyerang pun memang sangat positif. Itu adalah benda yang saya suka lah tentang Syarul Nazim dan juga Yazan apabila mereka berdua ni diguna pakai dalam fasa build up oleh pasukan Selangor. Itu perkara yang pertama yang saya suka. Perkara yang kedua yang saya suka tentang pasukan Selangor ni adalah in term of build up. Mereka memang menggunakan dua center back ni untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke middle department ataupun ke attacking department. Jadi mereka masih lagi membentuk back 3 di belakang, iaitu dengan penggunaan Quentin Cheng yang banyak akan masuk lebih kepada inverted ataupun stay untuk membentuk back 3 di kawasan backline lah. Dan dalam masa yang sama, apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah dia akan push one of his fullback, iaitu dalam game ni dia akan push untuk Fazli Mazlan yang bermain sebagai left back untuk naik lebih tinggi untuk hold the touchline. Bermaksud dekat sini memang Fazli Mazlan akan more involved untuk berada di kawasan attacking ataupun berhampiran dengan di box pasukan lawan di bahagian wide area. Dia akan berada di wilayah pasukan lawan dan dia akan hold the touchline dan dia akan involve dengan buat overlap ataupun crossing dengan pembinaan ataupun combination play bersama dengan Faisal Halim yang bermain di bahagian kiri lah. Dan kita boleh nampak yang efektifnya gerakan daripada Fazli Mazlan yang bermain secara ofensif memang banyak memberi masalah kepada defense pasukan KL City untuk menghalang combination play yang dilakukan oleh beliau bersama dengan Faisal Halim. Banyak distribution ball yang dilakukan oleh beliau ketika first half bersama dengan Faisal Halim, dan ada juga perubahan, kadang-kadang Faisal main kanan and Ta'aun masuk untuk bergandingan dengan Fazli Mazlan, berjaya untuk mencipta beberapa hantaran-hantaran yang masuk ke dalam di box. Tetapi sayang, hantaran-hantaran tersebut gagal untuk mencari striker utama mereka, iaitu Aaron. Tetapi yang bagusnya combination play di bahagian kiri dengan penggunaan Fazli Mazlan as a offensive left back ni memang menjadi, dan banyak kali gerakan-gerakan yang mereka lakukan berjaya terhasil yang hampir membolehkan kepada jaringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat di bahagian tengah ataupun midfield department, mereka masih meletakkan Alex as a holding midfielder. Alex ni memang bagus lah, daripada buat dirty work, daripada progress the ball dan sebagainya, kita tak payah cerita lah. Tetapi yang menariknya adalah penggunaan Orozco dan juga Brandon Gunn, yang mana kalau untuk game ni kita boleh nampak ya, yang Orozco berjaya untuk kawal bahagian tengah pasukan Selangor dengan sangat baik, terutamanya di zon 14, yang mana banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau berjaya untuk membentuk link up yang baik bersama dengan bahagian attacking, dan juga dia banyak untuk create chance bagi pasukan Selangor dengan sangat bagus lah. Bahkan Brandon Gunn untuk game ni juga boleh naik dengan lebih tinggi apabila Orozco sering untuk membentuk combination play bersama dengan beliau. Bahkan Brandon Gunn berjaya untuk cover half space kanan dan kiri dengan sangat baik untuk memastikan yang combination play serta link up yang dilakukan oleh bahagian middle dan juga serangan serta winger menjadi dengan bagus lah. Cumanya apa yang kurangnya tentang Orozco ni adalah daripada distribution ball beliau ketika set pieces, iaitu sama ada corner kick ataupun free kick, banyak jugalah dia sia-siakan. Tetapi daripada segi creativity, daripada segi movement dengan Brandon Gunn di bahagian tengah, tak ada masalah untuk mereka create banyak gerakan-gerakan yang lebih kreatif ketika menyerang pasukan KL City. Bahkan benda ni juga diberi support daripada winger pasukan Selangor, iaitu Faisal Halim,
Yang mana untuk Faisal Halim, bagi saya game ni dia lebih kepada free roll, yang mana dia bergerak agak bebas. Kadang-kadang dia more to inverted lah. Bagi saya dia lebih kepada half space punya winger, yang dia suka masuk central winger untuk memberi bola ataupun untuk membentuk link up ataupun membentuk combination dengan Brandon dan sebagainya, yang membolehkan bahagian tengah pasukan Selangor lebih fluid dan lebih bagus ketika mereka menyerang. Begitu juga dengan Han Tak-on, yang mana untuk game ni Han Tak-on memang positively berjaya untuk hold the touchline, berjaya untuk jadi winger yang kreatif, masuk ke dalam D-box, hantaran-hantaran berbahaya ke dalam D-box, memang on point, berjaya cipta satu assist dan sebagainya. Cumanya, apa kekurangan pasukan Selangor? Kekurangan pasukan Selangor pada perlawanan ni yang paling ketara adalah mereka punya movement ataupun mereka punya final passing ataupun mereka punya final, orang kata apa, progress dalam pembentukan mereka punya attacking shape ataupun dalam gerakan mereka menyerang, yang mana banyak gerakan-gerakan serangan yang telah terbina di bahagian tengah dan bahagian winger memang on point, bola dah berjaya disupply ke dalam D-box dan sebagainya. Tetapi adalah tentang Aaron Devell, yang mana Aaron Devell dia punya positioning agak kurang dia, yang mana bila sepatutnya dia berada di kedudukan untuk menerima bola, dia tak ada di situasi tersebut, menyebabkan dia terlepas bola. Dia punya finishing pun finishing dia bagus, dia tenang, dia bagus, dia tenang dan sebagainya, memang tak ada masalah. Tapi daripada segi positioning, daripada segi timing, daripada instinct dan sebagainya, dia agak kurang. Itu yang menyebabkan banyak gerakan-gerakan pasukan Selangor daripada kiri dan kanan masuk ke tengah agak tak berjaya untuk di-execute ataupun disudahkan. Banyak hantaran-hantaran yang disia-siakan sahaja. Jadi apa yang boleh Selangor baiki daripada perkara ni adalah mungkin Aaron Devell apabila dia drop lebih deep, mungkin pemain-pemain tengah seperti Orozco ataupun Brandon Gunn, mereka boleh masuk ganti tempat dia di bahagian tengah, ataupun pemain-pemain winger seperti Faisal, contoh serang belah kanan, kiri Faisal juga tempatkan diri dari dalam D-box. Jadi overload the players in the D-box pasukan lawan untuk receive the ball apabila pemain-pemain winger melakukan cutback. Jangan hanya mengharapkan kepada Aaron Devell, sebab Aaron Devell punya positioning agak hauk lah, tetapi kita boleh nampak lah kalau benda tu menjadi gol yang Aaron Devell jaringkan, gol yang ketiga tu lah, memang boleh untuk Aaron Devell score sekiranya beliau berada di positioning yang tepat. Jadi benda tu lah yang perlu kita faham. Jadi itu untuk Selangor. Untuk KL City, apa yang boleh saya katakan, mereka banyak masalah. Mereka bukanlah KL City yang kita kenal, mereka bukanlah KL City yang beberapa season lepas. This is not Boyan Hodak punya style untuk satu tim, memang nampak bermasalah. Untuk game ni guna 4-2-4 dalam fasa menyerang, mereka overload dengan Ellison Keyon, Romo Morales, Cici Kipre di bahagian hadapan, Paulo Josue, tapi tak memberi impact yang positif in term of attacking. Ellison Keyon memang tak ada impact, tak memberi apa-apa impact. Cici Kipre walaupun satu gol tapi tak boleh nak main fully fit, memang nampak tak fit. Romo Morales dengan Paulo Josue memang bawah below par, memang tak menjadi lah pada perlawanan ni, senang cerita. Attacking shape mereka pun tak nampak sangat, mereka lebih kepada direct sahaja. Bahagian midfield tak apa hidup in term of untuk menghalang gerakan dan juga keselesaan midfield Selangor yang control the game. So memang banyak benda yang perlu dibaiki oleh pasukan KL City. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.